Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami KK4 akan membentangkan tajuk iLab kami yang bertajuk keberkesanan bahan penjerak berkos rendah dalam penyingkiran metilenat biru. Sebelum itu, saya akan memberi sedikit sebanyak pengenalan tentang tajuk iLab kami ini. Penggunaan pewarna ini dapat kita lihat digunakan secara meluas di dalam pelbagai aplikasi. Antara aplikasi yang menggunakan pewarna adalah seperti penggunaan dalam produk kecantikan, cat, industri tekstil dan batik, kayu, kapas dan bermacam-macam lagi. Penggunaan pewarna yang tidak habis digunakan dalam sesuatu proses itu dapat menjana sebagai air sisa pewarna. Dan air sisa pewarna ini perlu dirawat dahulu sebelum dilepaskan ke dalam saluran air seperti kolam, sungai, tasik, laut dan bermacam-macam lagi. Dan pelepasan ini perlu mematuhi akta yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di dalam kurungan Akta 127. Hal ini kerana kandungan toksik atau bahan tercemar yang terdapat dalam air sisa pewarna itu dapat memudaratkan kehidupan akuatik serta persekitaran di sekelilingnya. Eflum pewarna ini juga dapat memberi kesan buruk yang lain, seperti dapat menghalang aktiviti fotosintesis daripada berlaku dan ia juga mengandungi bahan yang mutagenik dan karsinogenik, iaitu boleh menyebabkan perubahan kromosom dan juga boleh mengakibatkan sel kanser atau sel bara di dalam sesuatu tisu hidup. Secara tidak langsung, ini dapat memudaratkan atau membahayakan organ manusia. Sebelum air sisa pewarna itu dilepaskan ke dalam saluran air, terdapat beberapa had atau peraturan yang perlu diikuti, seperti pH perlu berada di dalam lingkungan 6.5 hingga 8.5, COD di bawah 150 gram per liter, BOD di bawah 100 gram per liter, serta jumlah pepejar terlarut TDS di bawah 2100 mg per liter. Dan air sekali pewarna kekeruhan juga perlu pada tahap 100 Hazen. Saya Ho Danny. Saya ingin meneruskan pembentangan ini dengan menceritakan tentang kaedah rawatan. Terdapat beberapa kaedah bagi merawat sisa-sisa pewarna metalina biru seperti kaedah fizikal, kaedah kimia dan kaedah biologi. Rawatan fizikal termasuklah proses penurasan membran, pengentalan dan pengupalan, osmosis berbalik, elektrolisis dan teknik penjerapan. Bagi rawatan kimia pula termasuklah proses oksidatif dan pengozonan. Ejen pengoksidaan utama bagi proses oksidatif biasanya hidrogen peroksida. Penggunaan ozon juga ejen pengoksidaan yang sangat baik kerana potensi pengoksidaan yang tinggi, iaitu 2.07. Ia mampu merendahkan hidrokarbon berklorin, fenol dan aromatik hidrokarbon. Bagi kaedah biologi juga merupakan satu kaedah alternatif bagi merawat pewarna. Ia termasuklah penggunaan enzim dan mikrob yang menjalani aerobik dan anaerobik. Antara ketiga-tiga kaedah rawatan, penjerapan menunjukkan kaedah yang paling diguna kerana penjerapan telah melaporkan antara yang paling berkesan bagi menyingkirkan pewarna. Selain itu, penjerapan mempunyai kos yang rendah dengan adanya peralatan proses yang diketahui, iaitu operasi bebas, enap cemar dan pemulihan sobek. Bahan penjerapan adalah mudah didapati dan juga sifat fizikal yang baik. Akhirnya, ia juga merupakan proses yang mudah bagi menyingkirkan pewarna. Terdapat beberapa penjerapan asli digunakan bagi merawat pewarna. Antaranya ialah bahan liat seperti smetik, mika, kaulinit, serpentit, hierofilit, vermiculit dan spiolit. Bahan liat mengandungi charge negatif dan ini membolehkan menjerap charge positif pewarna. Sifat penjerapan adalah berdasarkan keluasaan permukaan bahan dan keliangan bahan. Selain itu, bahan bersilika juga salah satu penjerapan asli yang ada. Penjerapan mudah didapati dan kos rendah. Contoh bahan bersilika adalah silika manik, perlit, dolomit, alunit dan kaca. Penggunaan bahan adalah berdasarkan permukaan hidrofilik dan mekanikal stabil.
Akhirnya, penjerapan asli yang lain digunakan adalah zeolite. Ia adalah sebagai alumina silika berlian asli. Ia juga dapat menyingkirkan pencemar seperti ion, logam berat dan juga fenol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Zakaria. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menceritakan tentang penjerap daripada hasil sisa buangan industri dan agrikultur. Penggunaan penjerap daripada hasil sisa buangan ini adalah selari dengan perkembangan terkini yang mana mampu menjimatkan kos dan dapat memelihara ekosistem. Bahan-bahan dapat diperoleh daripada sisa pertanian mentah seperti daun, serat, kulit buah, biji dan bahan buangan daripada sisa industri hutan seperti habuk papan, kulit kayu dan lain-lain lagi. Bahan-bahan ini juga tersedia dalam jumlah yang besar dan mudah didapati, serta dapat membantu dalam penyingkiran sisa pewarna dalam industri tekstil dan batik. Berdasarkan kajian-kajian lepas, para pengkaji telah menggunakan model penjerapan yang berbeza seperti Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, Coble-Corrigan dan Temkin untuk menganalisis data yang bersesuaian. Jadi, kami telah menyenaraikan beberapa kajian terhadap penjerap hasil buangan ke atas pewarna metalina biru seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Antara penjerapnya adalah sekam bijirin, sisa alge, sisa teh, sekam padi, abu sekam padi, kulit kacang gajus, kulit asam jawa, serat inti sawit, serat sisa buangan pomer dan lain-lain lagi. Nilai kapasiti penjerapan maksimum setiap penjerap ke atas pewarna metalina biru adalah sangat baik. Jadi dengan itu dapat kami simpulkan bahawa penjerap-penjerap ini dapat menyingkirkan pewarna metalina biru dengan sangat baik. Hai, saya Arina Atika binti Azhar. Sekarang saya akan menerangkan 5 faktor yang mempengaruhi kapasiti penjerapan maksimum sesuatu penjerap, iaitu kepekatan pewarna, pH, dos penjerapan, masa hubungan dan suhu. Bagi kepekatan awal pewarna, apabila kepekatan awal metalina biru dinaikkan, kadar penjerapan ke atas metalina biru turut akan meningkat. Ini kerana kepekatan pewarna awal memberikan daya pendorong yang diperlukan untuk mengatasi ketahanan terhadap pemindahan jisim metalina biru antara fasa aqueous dan pepejal. Bagi kesan pH pula, peningkatan nilai pH menyebabkan kadar penjerapan bertambah. Ini kerana metalina biru adalah pewarna katayonik yang terdapat dalam larutan berair dalam bentuk ion bermuatan positif. Penjerapan rendah metalina biru pada pH berasid mungkin disebabkan oleh adanya ion H+ yang berlebihan yang bersaing dengan katayon pewarna untuk tapak penjerapan. Bagi kesan dos pula, peningkatan dos penjerap akan menyebabkan penurunan jumlah penjerapan pewarna. Ini disebabkan oleh bilangan penjerapan tak tepu yang tinggi semasa proses penjerapan. Bagi kesan masa hubungan pula, semakin bertambah masa, semakin bertambah penjerapan sehingga mencapai keseimbangan. Ini disebabkan oleh penurunan jumlah luas permukaan penjerap dan tapak pengikatan yang sedikit. Kemudian yang terakhir, kesan suhu terhadap kadar penjerapan. Peningkatan suhu juga dapat meningkatkan kadar penjerapan bagi suatu proses. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan mobiliti pewarna dengan peningkatan suhu. Peningkatan bilangan molekul juga dapat memperoleh tenaga yang mencukupi untuk menjalani interaksi terhadap tapak aktif di permukaan. Secara kesimpulannya, penjerap yang digunakan daripada sisa bahan buangan industri dan agriculture adalah sangat baik kerana mempunyai kapasiti penjerapan yang tinggi. Kepekatan awal, pH, masa hubungan, dos penjerapan dan suhu dapat mempengaruhi kadar penjerapan yang berlaku.